إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى الآية الحية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. An-Nisa 59. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yang ini orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yang ini berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah dan Al-Quran dan as-sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menguraikan tajuk keutamaan amalan pada bulan Muharram. Sesungguhnya bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam tahun Hijrah yang mengingatkan kita tentang peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu penghijrahan Nabi Muhammad SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah. Bulan Muharram ini juga ialah salah satu daripada 4 bulan yang dihormati dan memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus. Maka janganlah kamu menghina-hina diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat Islam, kita perlu mengambil peluang dalam bulan Muharram untuk kita melipat gandakan amalan soleh kita. Antara amalan yang dianjurkan untuk umat Islam lakukan pada bulan Muharram ialah amalan membaca doa akhir tahun dan awal tahun hijrah. Hal ini dikatakan demikian kerana amalan membaca doa akhir tahun dan awal tahun ini banyak hikmah dan kebaikannya. Antaranya ialah apabila kita berdoa pada akhir tahun hijrah, pastinya bertujuan untuk kita bermuhasabah diri dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesilapan dan dosa yang telah kita lakukan pada tahun yang lalu. Manakala hikmah membaca doa awal tahun hijrah pula ialah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dan hidayah untuk sentiasa istiqamah melakukan amal kebaikan pada tahun yang akan datang. Namun begitu, pada hari ini ada segelintir umat Islam dalam kalangan masyarakat kita yang masih mempertikaikan amalan membaca doa awal tahun dan akhir tahun ini. Mereka mendakwa bahawa amalan ini merupakan perbuatan yang menyalahi syarak dan merupakan perbuatan bid'ah yang sesat. Sesungguhnya mereka yang mengatakan sedemikian adalah satu tanggapan yang salah dan tidak berasas sama sekali, serta menyimpang daripada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Hal ini dikatakan demikian kerana
Amalan membaca doa akhir tahun dan awal tahun merupakan salah satu cara untuk umat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut tahun baru hijrah. Amalan ini juga telah diterima oleh kebanyakan umat Islam serta ada sandarannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 60 yang bermaksud, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadah dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Ayat ini merupakan perintah umum kepada umat Islam untuk sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggan berdoa dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan manusia yang sombong dan akan dimasukkan ke neraka Jahannam. Rumusannya, amalan membaca doa pada akhir tahun dan awal tahun ini termasuk dalam perintah ayat ini yang bersifat umum. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bacaan doa akhir tahun dan awal tahun ini juga dikiaskan dengan doa awal bulan dan akhir bulan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud yang bermaksud daripada Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat anak bulan maka baginda berdoa, semoga bulan ini membawa kebaikan dan petunjuk. Semoga bulan ini membawa kebaikan dan petunjuk. Semoga bulan ini membawa kebaikan dan petunjuk. Aku beriman kepada Allah yang telah menciptakanmu sebanyak 3 kali. Kemudian berkata, segala puji bagi Allah yang telah membawa pergi bulan ini dan datang dengan bulan ini. Berdasarkan hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa terdapat anjuran untuk kita membaca doa pada awal bulan setelah berlalunya bulan sebelumnya. Oleh itu, membaca doa akhir tahun dan awal tahun ini juga dikiaskan dengan hadis tersebut. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, selain itu, antara amalan soleh lain yang digalakkan pada bulan Muharram ini ialah kita digalakkan melaksanakan amalan puasa sunat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan ialah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utama solat sesudah solat fardu ialah solat malam. Sungguh pun begitu dalam pada kita melaksanakan ibadah puasa sunat dalam bulan Muharram ini, kita juga dituntut untuk mengutamakan puasa sunat pada 10 Muharram, iaitu pada hari Ashura. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat dalil khusus yang menceritakan kelebihan berpuasa pada 10 Muharram ini. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, berpuasa pada hari Ashura, sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah supaya ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Berkenaan dengan cara mengerjakan puasa 10 Muharram ini, para ulama telah menyatakan bahawa cara yang terbaik untuk mengerjakan puasa Ashura ini ada 3 keadaan, iaitu mengikut urutan yang pertama, dianjurkan berpuasa pada hari sebelumnya dan juga hari selepasnya, atau yang kedua, berpuasa pada 9 dan 10 Muharram sahaja, atau yang ketiga, berpuasa pada 10 Muharram sahaja. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru jemaah sekalian, marilah bersama-sama kita bermuhasabah serta berusaha menjadikan diri kita lebih baik menjelang ketibaan bulan Muharram nanti. Hal ini dikatakan demikian kerana kita akan memasuki tahun baru hijrah, bermakna umur kita sudah semakin meningkat dan kehidupan kita di dunia pula akan semakin singkat. Oleh itu, perbanyakkanlah amal ibadah pada bulan Muharram, khususnya ibadah puasa sunat, sebagai bekalan untuk kita bawa ke akhirat kelak. Semoga amalan soleh yang kita lakukan sepanjang bulan Muharram nanti akan diterima dan mendapat ganjaran serta keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 75, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula." Dan sesiapa yang datang kepadanya sedang dia beriman serta dia telah mengerjakan amal-amal yang soleh,
maka mereka itu akan beroleh tempat-tempat tinggal yang tinggi darjatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.